أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثواب. آمين اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung semula pengajian kita. Terakhir kita berhenti pada 27 hari bulan 6, betul lah, 2023 pada huraian sifat iradah. Cuma kalau tidak silap saya, belum sempat lagi kita huraikan tentang 3 perbezaan di antara suruh dengan iradah, suruh dengan redha Allah, dengan suruh dengan ilmu Allah Ta'ala. Ada tak kita begitu? Jadi kembali kita kepada, sebelum kita masuk kepada sifat ilmun ini, perlu kita fahami bahawasanya apabila kita membahaskan sifat iradah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu itu dengan kemahuannya di bawah pemerintahannya, bukanlah bererti Allah Subhanahu wa Ta'ala berhajat atau mempunyai keinginan ataupun kepentingan seperti mana yang dipahami oleh setengah orang yang salah faham. Ya, sebagaimana yang kita nak faham di sini, contoh Allah berfirman, wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjemahan yang paling tepat adalah bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi terjemahannya apa tadi? Tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Yang lebih tepat lagi berdasarkan pemahaman kita yang jelas dalam pengajian sifat 20, iaitu kita terjemah, dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya hikmahnya. Faham ya? Hikmah pada penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak berhajat. Itu kita faham. Yang seterusnya, Allah Ta'ala itu menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu pada makhluknya. Dia yang tentukan. Lahir ke, meninggal ke, kaya ke, miskin ke, pandai ke, jahil ke, putih, hitam, pendek ke, panjang ke, besar ke, kecil ke, sakit ke, sihat ke, Allah Ta'ala tentu belakang. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu menentukan segala sesuatu mengikut kehendak dan ketentuannya, dan tidaklah Allah lakukan tersebut kerana terpaksa ke, lalai ke, lupa ke, keliru ke, tak pasti ke,
ada sebab ke? Tak. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan tersebut. Di situ kita kena fahamlah sebelum kita gerak daripada bab iradah ni. Jadi dalam Al-Quran ada sebut. Sebelum saya pergi lebih lanjut, untuk sekadar pengulangan, untuk kita ingat balik, kenapa ada di dalam pengajian sifat 20 ni didahulukan dalil akli berbanding dalil nakli kebanyakannya. Kenapa? Siapa ingat? Yang hadir Kak. Adalah minggu lepas, 2 minggu lepas kita ada sebut. Ya, kerana apabila kita berhujah dengan orang ataupun berinteraksi dengan orang yang bukan Islam, yang tidak beriman, ataupun berdebat ataupun berdakwah kepada mereka, maka yang didahulukan adalah dalil akli terlebih dahulu, untuk tangkap, capture dia punya attention, dan juga boleh dia fikir, relatekan. Kalau terus bagi ayat Quran dan hadis, mereka barangkali mungkin tak boleh nak menyambung dan sebagainya. Yang kedua sebab adalah kerana ayat-ayat Al-Quran ini perlu dihuraikan oleh para alim ulama, supaya jelas maknanya, supaya tidak terkeliru pemahaman dan sebagainya. Di situ antara salah satu sebabnya. Sebab tu bila disebutkan sekiranya Allah tak ada sifat iradah ni, makna lawan bagi sifat iradah, yakni berkehendak, makna terpaksa ataupun lalai ataupun lupa. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat tersebut kerana ianya merupakan sifat kelemahan, dan maha suci Allah Ta'ala dari sifat lemah, terpaksa, lalai, leka dan sebagainya. Yang seterusnya ni sebelum kita pergi ilmu ni, kita kena pegang, faham benda ni sungguh-sungguh. Yang seterusnya, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu, yakni yang mungkin, yakni makhluk, dengan kesepaduan 4 sifat ini: kudrah, iradah, ilmun dan juga hayat. Jadi kalau tak ada salah satu daripada 4 ni, maka tak jadi dia, Puan Mardiana. Tak jadilah. Kita ni pun tak jadi. Sebab kalau salah satu saja tak ada, salah satu dari kudrah ataupun iradah, nanti kita masuk ilmun, kita masuk kudrah, iradah, kita akan masuk ilmun, kemudian hayat. Kalau tak ada salah satu, maka dengan kita pun tak ada. Jadi dengan adanya kita, wujudnya kita ni ada. Ada yang wujud yang apa? Siapa ingat? Wujud yang apa? Kita dah belajar. Wujud yang apa? Kita ni wujud yang apa? Ada 3 wujud. Wujud yang pertama apa? Ya, betul. Nombor 2? Ya, lagi ketiga? Ardi. Jadi wujudnya kita, kalau ditanya wujudnya kita, wujud yang majazi. Wujud yang majazi. Okay. Baik. Jadi wujudnya kita menjadi sebagai satu dalil ataupun bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Kerana tanpa kesepaduan keempat-empat sifat ini, maka tak jadi. Kita ni tak jadi. Salah satu tak jadi. Saat lagi kita pergi dalam bab ilmun, kemudian bab hayat, nanti akan lebih menyambung lagi apa yang kita sedang pelajari ini, insya-Allah taala. Baik, seterusnya. Tadi kita sebutkan dengan adanya dan pastinya menurut akal kita, tidak sifat iradat ni ada pada Allah Subhanahu wa taala, kerana tadi kita sebutkan, kalau tak ada salah satu ni, kesepaduan daripada sifat ini, maka tak jadi, kita ni tak wujud. Jadi mustahil lah benda tu tak ada, ataupun sifat tu tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jika alam ini terjadi bukan kerana iradah Allah Ta'ala,
Kalau alam ni tak terjadi kerana iradah Allah Ta'ala, maka alam ini qadim. Mustahil alam ni qadim. Apa maksud qadim? Tidak ada mula pada penciptaan. Tidak ada mula. Jadi mustahil. Tidak ada mula pada kewujudannya, minta maaf. Jadi mustahil perkara tersebut. Jadi dengan itu pasti dan pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat iradah, kerana Allah yang mengkehendaki alam ini terjadi. Dan alam ini bukannya qadim, dia bukan sedia ada. Bahkan di hadis, yakni dicipta ni, ini beberapa dalil menurut akal bahawa Allah Ta'ala itu berkehendak, berkehendak. Baik, tadi yang kita sebutkan, saya rasa tak sempat kita sebut pada kuliah yang lepas, iaitu kaitan sifat iradah ni dengan suruhan Allah, ridha Allah dan ilmu Allah. Jadi buat apa kita sebut sebagai 4 keadaan lah. Semuanya bukan problem. Apa hal padam dulu tengok. Taslim 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijemput oleh SU, oleh Al-Falah. Dia punya solid ni itu kalau semua pasang tu lagi dia bunyi dia solid, dia tak ada echo lah. Al-Falah yang mana pula ni? Al-Falah satu lagi saya Dengan tes Al-Falah Al-Irsyad. Al-Falah lain, Universiti Sembilan. SU Al-Falah dekat sana mana disebut SU Al-Falah. Al-Falah Al-Irsyad lain. Buat kolom tu. Saya buat poin-poin je lah. Boleh tak nampak saya baca kan? Saya buat bentuk macam ni tak apa, bukan bentuk tulisan, nampak sikit, faham sikit lah kot kan.
Tak nampak? Tak nampak saya baca. Ha. Keadaan dia Allah kehendak, Allah suruh, Allah ridha. Ya? Baik. Contoh nak faham dalam bab iradah ni, percontohan ni, insya-Allah kita boleh memahami dia. Okey, selagi kalau saya buat tak tu, buat apa, X tu makna tak X tu makna tak. Saya buat dengan garis hitam lah, boleh nampak. X ni means tak. X tu makna tak. Keadaan yang pertama, Allah kehendak, Allah suruh, Allah ridha. Contoh keimanan Sayyidina Abu Bakar. Allah kehendak, ini bab iradah kita belajar ni kait ni. Allah suruh makna perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ridha akan keimanan Sayyidina Abu Bakar, sudah maklum pada kita. Manakala keadaan yang kedua, Allah tak kehendak, Allah tak suruh, Allah tak ridha akan kekufuran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. N itu maknanya nya. Yang ketiga keadaannya Allah kehendak. Allah kehendak, tapi Allah tak suruh dan Allah tak ridha. Apa dia? Kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal. Allah tak suruh, Allah tak ridha kekufuran, Allah tak ridha kekufuran, tapi Allah kehendak tak? Ya. Faham tak? Segala ini sudah ditentu. Lepas tu kita kena banyak bersyukur kita ni Islam dan beriman kepada. Saja saya yang ni mana tak ada X lah. Yang bawah tu.
Yang keempat, tak kehendak tu pada satu saja. Boleh? Jadi yang keempat, Allah tak kehendak tapi Allah suruh, namun Allah tak rida. Keimanan Fir'aun, keimanan Abu Jahal. Tengok dulu. Tak faham tanya, saya akan explain. Tengok dulu, baca dulu betul-betul. Sebab yang penting tu, kalau kita tak faham itu, boleh gagah lagi. Masalahnya kalau kita rasa kita faham tapi sebenarnya tak faham. Baca dulu, tengok, nampak. Kalau tak nampak saya bacakan. Dia punya kolom tu ada dua, keadaan dan contoh. Keadaan pertama, Allah berkehendak dan Allah suruh, juga Allah redha. Keadaan dia. Contoh, keimanan Sayyidina Abu Bakar. Nombor dua, keadaan dia, Allah tak kehendak, Allah tak suruh, Allah tak ridha. Contoh, kekufuran Sayyidina Abu Bakar. Allah tak nak, Allah tak kehendak, Allah tak suruh, Allah tak ridha. Kekufuran Sayyidina Abu Bakar. Contoh. Yang ketiga, Allah kehendak, Allah nak kehendak, tapi Allah tak suruh. Allah tak suruh orang jadi kafir. Allah tak redha orang jadi kafir, orang kafir ataupun orang jadi kafir. Contohnya apa contoh? Contohnya kufurnya Fir'aun ataupun kufurnya Abu Jahal ataupun Abu Lahab, siapa-siapalah, Haman ke. Yang keempat, ini mungkin pening sikit lah, tapi tak pening tahu mana. Allah tak kehendak tapi Allah suruh tak beriman, Allah tak kehendak. Contoh, tengok contoh tu kau nampak. Allah tak kehendak beriman Firaun, Allah tak kehendak, tapi Allah suruh tak beriman. Dihantar tak Rasul? Dihantar tak Nabi Musa? Dihantar tak Nabi Musa? Dihantar tak Nabi Muhammad SAW ke Abu Jahal? Allah suruh tak? Satu lagi tu saya kata tertinggal. Tertinggal satu. Yes, terima kasih. Cikgu. Jadi, dan Allah tak redha, tapi Allah suruh tak? Ya. Tapi Allah kehendak? Tidak. Allah redha tak dia beriman? Tidak. Sebab itulah kita selalu minta doa kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dah lukis tu, dah ni ke? Jadi dalilnya surah Al-Anbiya ayat 23. Yang dikatakan, ini yang dikatakan kaitnya dengan ilmu Allah. Kait dengan ilmu Allah. Yang kita nak masuk ni lah.
sebelum kita masuk yang ni kan, sifat ilmun, kalau kita tak faham ni payah juga, betul tak? Kita pak sini. Pasal mana kita nak faham kaitan je? Surah tulis Al-Anbiya ayat 23. Boleh? Apa yang disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 23 ni? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa dia, ibu-ibu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nanti ibu-ibu cek kat Quran ya. Ulang kajilah kat rumah tu. Tu. Tengok dekat Quran tu. Nanti ibu-ibu tengok. Tu. Apa maksud dia? Tulis maksud saja. Tulis. Tidak ditanya, tak ada ke dalam kitab, tak ada ya, apa nama, ibu-ibu tulis ya. Dekat bab iradat tu tulis. Tidak ditanya apa yang dia buat. Tidak ditanya apa yang dia buat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tulis dulu makna, nanti rojok balik. Baik. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tulis makna dulu. Tidak ditanya, tidak ditanya apa yang dia buat. Dia siapa? Allah. Sambung. Tetapi merekalah yang akan ditanya. Seorang tolong baca balik. Seorang tolong baca balik terjemahan tu kita bagi tadi tu. Apa yang dia, yakni Allah buat. Ulang sekali lagi. Tu. Tidak ditanya apa yang dia buat. Dia yakni Allah. Tetapi merekalah yang akan ditanya. Jadi apa dia punya kesimpulan dia? Allah Ta'ala tak boleh dipersoalkan. Allah Ta'ala tidak boleh dipersoalkan. Tu. Tapi kita yang kena soal. Nampak tak? Jadi di sinilah yang dikatakan hanya. Di sini saya buat satu asterisk lah. Jadi ni, lagu mana? Kira lagu mana? Macam mana ni? Di sini kan saya buat satu asterisk macam tu lah. Kan, buat macam tu. Hikmahnya hanya Allah sahaja yang tahu. Maknanya apa? Di sisi ilmu Allah. Nampak tak? We have no right to question Allah Ta'ala. Just serah pada dia. Namun hikmah dia ada tak? Mesti ada. Pasti ada.
Kat mana yang tak faham? Ada persoalan? Ada nak tanya? Jadi 4 keadaan ini untuk kita memahami tentang perihal iradah dengan perintah Allah, dengan ridha Allah dan juga ilmu Allah. Okey. Suruh ataupun perintah Allah dengan ridha Allah semua ada kat situ. Setiap keadaan tu ada dah kan? Kita dah tunjuk percontohan, minta maaf, keadaan dan percontohan. Dalam bab ilmu Allah tu, dalam bab yang ataupun keadaan yang keempat tu, no one knows exactly sebab apa hikmah dia. Ada seumpama begini, Abu Jahal, kan kita pernah sebut dalam kuliah yang lepas, bagaimana Fir'aun itu sendiri sebenarnya dia dah dapat hidayah daripada Allah ke belum? Ingat tak? Siapa ingat kuliah kita awal-awal kita sebutkan hidayah berbentuk umum, berbentuk khusus. Kak ingat? Tak ingat? Semua manusia ni, tak kira siapa, Fir'aun ke Abu Jahal, semua dah dapat hidayah. Hidayah yang berbentuk umum. Hidayah yang berbentuk umum terbahagi kepada 3, iaitu akli, hawasi dan juga ilhami. Hidayah berbentuk ilham ke dalam hati manusia, hidayah berbentuk akal yang boleh beza antara baik dengan yang buruk, juga hidayah berbentuk panca indera. Banyak kali Abu Jahal melihat mukjizat Nabi SAW. Apa yang berlaku? Dan tiap hari Rabu dia curi-curi dengar Nabi membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Ada riwayat kata di rumah baginda Nabi sendiri, ada riwayat katakan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Curi dengar sebab tarikan mukjizat wahyu tu begitu kuat. Tapi dia tidak beriman juga. Bulan terbelah, nampak tak? Nampak. Tak beriman juga. Dalam tafsir surah Yasin dia sebut, ada diriwayatkan bahawasanya Abu Jahal nak bunuh Nabi dengan batu yang besar. Ada 3 orang nak bunuh Nabi SAW dengan batu yang besar, nak himpak pada Nabi SAW sedang baginda Nabi solat. Ada yang batu terlekat kat leher. Ada yang bila nak baling batu tu, ada satu riwayat mengatakan unta yang besar yang ganas, satu riwayat katakan rimau yang besar nak terkam. Satu orang lagi dia nak buat tu, dia tak nampak Nabi, dia butakan matanya waktu tu juga, tapi dia dengar Nabi. Yang nampak rimau, satu riwayat kata unta besar tu, dia berlari ke belakang. Orang lari ke depan kan, dia lari ke belakang. Orang kalau lari ke depan pun penat, ini kan pula lari ke belakang. Cerita-cerita lupa pula letak balik. Nah, dia lari ke belakang, backwards, lari ke belakang sampai pingsan. Tiga-tiga tersebut melihat apa yang ada mukjizat ni dalam tafsir surah Yasin disebutkan, tetapi berimankah mereka? Ketiga-tiga langsung tidak beriman. Sebab itulah kita kembali kepada sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena banyak-banyak bersyukur yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki kita sebagai orang yang beriman.
Sebab itu disebutkan masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, ianya tetap akan berlaku. Apa sahaja yang Allah taala tak tentukan, ianya tidak akan berlaku. Sebab tu kita ni memang apa kita sebutkan, orang beriman ni ya memang ujian dia, tapi kita tahu sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sekian ke ujian ke yang kita terima dan sebagainya dalam kehidupan dan sebagainya, ya. Memang berat, tapi kita kembali sebab kita beriman, kita tahu ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang akan datang jauh sikit lagi nanti, kita akan perbahas mengenai qada dan juga qadar. Ya, qada dan juga qadar. Ya. Secara ringkas nak faham, qada ketentuan Allah Taala sejak azali, qadar iaitu ya pelaksanaan terhadap ketetapan yang telah Allah tetapkan sejak daripada azali. Memang ada perbahasan ataupun perbezaan dari segi takrif menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Namun ya, yang kita nak faham tadi tu secara asasnya ketentuan qada, penetapan pelaksanaan terhadap ketetapan qadar. Baik. Jadi serba sedikit mengenai perihal iradah itu telah pun kita mudah-mudahan Allah beri kefahaman dan kita yakin dengan hati kita 100% yakin bahawa Allah berkehendak akan segala sesuatu. Tak ada campur tangan yang lain. Sebab tu dah disebutkan di sini, walaupun usaha kita sekalipun, bahkan usaha yang ikhtiar kita sekalipun dan juga doa kita sekalipun, hakikatnya tak boleh ubah. Cuma kena ingat Puan Mardiana dan lain-lain, cuma usaha dan ikhtiar, doa itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allah suruh kita. Kalau doa apa dia? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini dalam perbahasan ni dia ada perbahasan mengenai qada mubram, qada muallaq, dia ada perbahasan mengenai ta'alluq, ya. Cuma kita pun sedia maklum kelas kita ni masih asas lagi, belum kita akan explain perkara ni. InsyaAllah pada kuliah-kuliah akan datang kita pegang yang asas dulu, yang kita boleh pegang serba sedikit sebanyak, ya. Sebab perbahasan mengenai ta'alluq dan sebagainya nanti ada kalanya kita yang menyampai pun di kalangan yang mengajar pun kadang ada tersilap sedikit sebanyak. Jadi kita pegang hak ni dulu. Kesimpulannya ambil yang asas. Hakikatnya usaha dan ikhtiar juga doa tak memberi bekas, kerana yang menentukan adalah Allah. Cuma apa tadi? Allah perintah tak kita doa? Ya. So lakukan atas perintah. Pertama, betul? Lakukan atas perintah kerana Allah suruh. Yang kedua, kerana berharap semata-mata kerana Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal kita tak tahu kan future undertakings, mana kita nak tahu? Kan? Kita mana nak tahu saat lagi nak jadi apa, hujan. Cuk kita kata. Kita tengok ni sekarang mendung. Pepatah kata mendung tak bererti hujan. Sampai jadi lagu. Jadi belum tentu lagi. Sebab saya tahu ada puak-puak ni kita yang naik basikal, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Kebanyakan jalan kaki. Dia risau ni ustaz ni. Sebelah kita berhenti. Sebelah. Tapi mendung tak berhenti hujan. Baik. Tadi kita kata apa tadi? Perintah juga, perintah Allah. Doa. Yang kedua, mengharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi dalam Quran? Allahus Samad, kan? So doa. Yang ketiga, bila kita doa ni dapat ganjaran daripada Allah. Kita dapat ganjaran, pahala daripada Allah. Ni kata Allah dah tentu aku tak nak doa, buat tak tahu. Bukan begitu, bukan itu cara dia. Jadi kita doa. Hakikat pada doa itu sendiri dah termasuk tak dalam takdir Allah Subhanahu Taala? Ya, termasuk. Sebab tu saya kata perbahasan ni agak detail sikit je, kita bagi surface dulu, bagi kita faham hak ni dulu. At least
At least jangan dia sampai satu tahap usaha dia memberi bekas. Oh, kerana aku mengajar, rajin lah belajar, tu jadi pandai. Sudah. Oh, pasal doa aku ni, aku doa siang malam tahajud tak tinggal. Kita diperintah untuk usaha dan berdoa. Kita tak jadi Jabariyah, serah macam tu saja, tak ada ikhtiar sama sekali. Pun kita tak jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tak ada kena-mengena dengan Allah, aku buat semua ni kuasai usaha diri aku sendiri, tak ada kena-mengena. Mu'tazilah pun sesat, Jabariyah pun sesat. Ahli Sunnah wal Jamaah kita tengah-tengah. Kita tahu hakikat kepada segala sesuatu adalah ketentuan Allah. Siapa jadi lagu? Takdir penentu segala. Takdir tu siapa cipta? Allah. Dia sebut takdir penentu segala. Dalam kurungan siapa cipta takdir? Allah lah. Dia bukan saja konon lah orang dengar lagu ke apa ke, dak syok layan asyhadu ke apa ke. Cuba dengar apa maksud apa dia cakap. Allah yang tentu. Allah yang tentu. Cuma tadi kita sebut berdoalah. Berdoa untuk apa dia? Kerana perintah Allah, kerana nak dekat diri kepada Allah, nak minta hanya kepada Allah, nak dapat ganjaran daripada Allah, husnuzan dengan Allah. Moga Allah Ta'ala terima permintaan kita. Kalau Allah tak terima di dunia, Allah terima di akhirat. Sebab ada dalam hadis disebutkan ada orang dia tak diterima doa, bukan tak terima, Allah tak kabul kat dunia, tapi Allah Ta'ala berikan dekat akhirat. Lalu dia kata ke Allah Ta'ala, sekiranya aku tahu, aku harap apa yang aku dapat kat dunia ni semua dapat kat akhirat, pasal kekal abadi, lebih baik lagi. Jadi ada kalanya lah, kadang-kadang kita manusia kan, kita ni manusia, ada kalanya rasa sedih, rasa hiba, kecewa, sebab dan sebagainya. Tapi kita kembalikanlah kepada Allah. Ni saya menasihati diri saya sendirilah, khususnya amnya kepada semua. Sebab ada kalanya ujian yang kita terima ni berat lagi. Tapi sabarlah, begitu. Baik. Yang kedua tadi ikhtiar, kan usaha. Allah perintah dekat, buat catatan surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Dan balik, siapa yang nak mencatat maknanya silakan, tapi tulis ayat Quran yang mana, Al-Qasas 77, tulis makna dia cukup. Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah. Saya ulang sekali lagi. Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah untuk negeri akhirat. Ni saya minta tulis ni supaya nanti senang ibu-ibu nak cari. Saya ulang sekali lagi. Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan oleh, dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah. Sambung untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat. Sambung lagi. Dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia ini. Saya ulang. Dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia ini. Nampak? Kita buat, kita usaha, kita tak tahu nak jadi apa, begitu kan tak? Kita tak tahu. Jadi kita usaha. Namun sebab kita orang beriman, kita tak berpegangan, usaha akulah. Kalau tak kerana aku pergi kelas ni tak jadi jutawan aku, contoh dia kata. Jangan begitu i'tikad. Nampak tak? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam bab iradah ni, dalam bab ketentuan Allah, dalam bab qada dan juga qadar ni ada payah sikit hal perihal ni. Nak percaya tak percaya kita tengok dalam kitab kita. Ibu-ibu yang ada kitab, yang tak ada boleh rujuk ke kawan. Buku surah 4, buku kecil. Buku besar cek sendiri dalam pelajaran yang kedua.
Buku kecil muka surat 4. Buku besar ibu-ibu cari pelajaran yang kedua. Jumpa tak? Muka surat berapa? 2. Ibu-ibu yang ada buku besar, muka surat 2. Yang ada kitab kecil, muka surat 4. Jumpa tak hadis Nabi tu? Tak jumpa. Antu'mina al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrih. Jumpa dah hadisnya? Baik. Ibu-ibu perasan tak bila disebut iman itu 2 kali? Pertama al-imanu pada mula-mula, nampak tak? Yang kedua disebut wa tu'mina. Perasan tak? Apa isyarat di sini? Assalamualaikum Tuan Guru, saya ada kelas. Ya, saya. Afwan. Baik. Ke mana tadi? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Kemudian wa tu'mina biqadri khairi wa syarri. Minta maaf tadi tuan guru saya telefon, saya terpaksa cakap ada kelas. Jadi saya mengaji, boleh mengajar ni berkat tok guru saya lah. Takkan tak angkat telefon kan. Minta maaf lah. Mana ada berkat kelas kita, tok guru kita telefon ni ada sebab-sebab lah tertentu insya-Allah. Jadi kelas ibu-ibu pula ni semoga ada keberkatan. Baik. Jadi disebut al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Betul tak? Kemudian Nabi sebut wa tu'mina biqadri khairi wa syarri. Betul tak? Nabi sebut 2 kali kan? Apa isyarat dia? Yang pertama ulama sebut, yang pertama ya, Nabi takkan sebut 2 kali atau lebih kecuali ada kepentingan. Mesti sebab. Kan kalau dalam hadis sebutkan siapa yang perlu dia dahulukan? Ummi, ibumu, barulah bapakmu. Kenapa ibumu dulu? Ingat siapa saya sebutkan? Siapa ingat? Baru jumpa minggu lepas ni. Siapa ingat? Betul cikgu. Okey, nombor 1 tik. Nombor 2 nak bagi makan cikgu ni. Cikgu selalu bagi makan ya. Tak sekolah dulu kita bagi makan. Nombor 1 melahirkan lagi. Menjaga. Sebelum melahirkan apa? Kita lahirkan terus ke apa? Mengandung dulu. Nombor 1 mengandung dulu. Nombor 2 melahirkan. Nombor 3 menyusukan. Tu. Jadi nampak tak? Dia begitu. Ya. Kenapa dilebihkan? Isyarat daripada hadis itu, si ibu mengandungkan, si ibu melahirkan, si ibu menyusukan. Kena kalau anak deret-deret tak berhenti. Tu. Begitu. Kalau 8 orang anak berapa kali menyusu? Kali dengan 2 16 lah. 16 tahun. Jangan main. Orang perempuan. Jadi pengorbanan itu. Jadi dilebihkan ibu baru bapak. Bukan bapak tak ada harga, tak ada nilai. Dia ada harga, ada nilai. Minta maaf sebut kalau tak ada benih dia tak jadi anak tu. Tapi nak kata si bapak tak boleh nak mengandung, si bapak tak boleh nak melahirkan, si bapak tak boleh nak menyusu. Kalau boleh tu macam mana tu? Kesimpulannya faham dah kita. Kan ada kepentingan tak Nabi sebut sampai 3 kali? Ibumu. Bila disebut al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri.
Dan beriman, mula-mula iman itu adalah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya pada hari akhirat. Kemudian Nabi sebut lagi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih, dan beriman. Kerana apa? Sebab yang kedua, tulis, kerana beriman kepada qada dan qadar itu sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah nak beriman, masa kena. Sebab tu bila sabar dikatakan, apa dikatakan sabar? Bila kena the first hit. Kalau dia dah hilang motor dia, bila hilang? Hilang motor. Bila hilang motor? Sabar dah saya, hilang motor saya. Ya, bila hilang motor tu 10 tahun lepas. Tak ada kira sabar dah. Dia masa kena hilang tu. InsyaAllah kita ada tu parking sini cantik juga. Kalau parking sini tak boleh kan apa? Gitu. Boleh. Tadi duk risau nak situ takut panas, boleh mendung tak berhenti hujan pula. Alhamdulillah, tak apa. Ada hikmah. Baik, boleh faham Jadi bila Nabi sebut ni sampai 2 kali, sebab apa kak? Sebab kepentingannya, ada kepentingannya. Yang kedua apa tadi? Nak beriman kepada qada dan qadar ni bukannya senang. Sebab nak sabar pada first hit tu, pada pukulan yang pertama, sebagaimana maksud hadis tu, susah. Sebab itu sabar ni ada 3 tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam dalam apa? Dalam menghadapi musibah ataupun ujian. Not easy lah. Yes, tidak senang. Boleh ni faham tak semua? Baik, ni faham ni molek dah. Bagus. Jadi kalau kita sebut tadi beriman kepada qada dan qadar ni, kenapa sampai 2 kali Nabi sebut dalam hadis ni? Sebab apa? Kerana nak beriman dengannya susah. So bila susah, apa ada solution dia? Kena tambahlah iman kita supaya, sebab tu diletakkan disebutkan yang ke-6 sebagai yang ke-6, hak terakhir, because dia tak senang, ia bukan senang. Tetapi nak beriman begitulah. Nak dikatakan beriman, begitulah. Baik, pelajaran yang ke-9, huraian sifat ilmun, sifat wajib yang ke-9 bagi Allah ialah ilmun, iaitu mengetahui. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu dengan tidak didahului oleh sebarang kejahilan atau lindungan, tidak mengalami sebarang perubahan. Ilmu Allah bukan dengan sebab belajar atau sebagainya. Wallahu alam. Kita sambung pada kuliah yang akan datang pada hari Selasa, minggu ke-4. Jangan tak datang ibu-ibu, insya-Allah Kok tak ada apa aral melintang, kita mai datang mengaji sama-sama. Moga-moga Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk memahami dan mendapat ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf salah dan silap. Panjang umur bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni dah tulis semua ini kita boleh padam lah. Dengan izin Allah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.